Kerana apabila kita type dengan semua huruf besar, dia membawa maksud seolah-olah kita menjerit ataupun kita sedang melaungkan perkataan tersebut. Assalamualaikum buat semua ibu bapa. Assalamualaikum dan hai, saya Cikgu Jai. Terima kasih kepada semua subscriber yang telah subscribe channel saya, dan kepada yang belum subscribe, jemput subscribe kerana di dalam channel ini saya akan berkongsi tentang tips-tips teknologi pendidikan, tentang pendidikan dan cikgu, dan mungkin juga tentang kehidupan. Satu dua perkara yang saya rasakan menarik untuk dikongsi. Baik, untuk video ini saya akan berkongsi tentang tips ataupun pantang larang ketika berkomunikasi di dalam grup WhatsApp rasmi. Pertama, jangan type dengan semua huruf besar. Kerana apabila kita type dengan semua huruf besar, dia membawa maksud seolah-olah kita menjerit ataupun kita sedang melaungkan perkataan tersebut. Assalamualaikum buat semua ibu bapa. Itu satu mesej yang tidak baik. Betul, tidak ada pun orang bagi tahu, dan kita tidak pernah pun ditaklimatkan bahawa kalau kita type dengan huruf besar dia seolah-olah menjerit. Tetapi dalam komunikasi sebenarnya dia adalah mutual understanding antara orang yang memberi mesej dan orang yang menerima mesej, dan inilah mutual understanding yang kita fahami. Apabila kita menulis perkataan dengan semua huruf besar, ia seolah-olah sedang menjerit. Jadi jangan guna perkataan ataupun jangan type dengan semua huruf besar. Kedua, jangan gunakan short form. Kerana apabila kita menggunakan short form, dia akan menyukarkan pembaca untuk memahami apakah mesej yang ingin kita sampaikan. Mungkin ada orang yang faham, mungkin juga ada orang yang tidak faham. Namun apabila kita berkomunikasi secara rasmi di dalam grup WhatsApp ataupun Telegram, kita ingin menyampaikan sesuatu mesej dan sudah pasti mesej itu untuk semua pembaca grup tersebut, maka kaedah penulisan juga haruslah kaedah penulisan yang difahami oleh semua pembaca. Maka jangan gunakan short form. Dan kita pun bukan berada di dalam zaman teks SMS yang ada 350 maksimum aksara. Kita berada dalam zaman unlimited data, unlimited kuota, unlimited call dan unlimited aksara untuk kita type. Maka type lah. Kalau kata ganda, saya sendiri kalau kata ganda, saya akan tulis sempang dan tulis penuh. Saya tidak tulis dengan huruf nombor 2 di tepi tu. Sebab bagi saya ia melambangkan profesionalisme saya sebagai seorang pendidik dan penjawab awam. Ketiga, kalau teks kita panjang, kita kena buat sistem perenggan. Contoh, dalam satu teks kita nak cerita pasal kelas kita. Mungkin kelas kita akan ditangguhkan, atau mungkin kita nak tukar daripada Google Meet kepada Google Classroom. Yang kedua, kita nak cerita pasal pautan kehadiran. Mesej yang kita nak sampaikan. Yang ketiga ialah tentang latihan ataupun pentaksiran pada minggu ini. Ada 3 mesej yang ingin kita sampaikan. Jadi kita perlu menaip antara mesej pertama dengan mesej kedua itu, perlu kita jarakkan. Kita tekan enter supaya ada jarak antara mesej pertama dan mesej kedua. Begitu juga dengan mesej kedua dan mesej ketiga. Kalau kita tulis dalam satu teks yang panjang, maka teks itu akan dilihat seperti berjela-jela dan melirik-lirik, dan akan menghilangkan minat pembaca untuk membacanya. Pembaca akan skip terus mesej tersebut, dan sudah pasti mesej yang ingin kita sampaikan tidak akan dibaca oleh pembaca. Namun sekiranya mesej itu dihantar, ia perlu dihantar di dalam satu teks yang penuh. Saya tidak galakkan untuk kita menghantar secara putus. Maksudnya mesej yang pertama tadi pasal Google, nak pindah Google Classroom tu, kita hantar, kita type, kita enter, kita hantar, send. Mesej yang kedua tentang link kehadiran, kita type, kita send. Mesej yang ketiga tentang pentaksiran, kita type, kita send. Maksudnya kita hantar 3 mesej. Sekiranya ia membawa satu maksud yang besar, kita perlu hantar dalam satu teks sahaja supaya maksud tersebut boleh difahami secara kolektif oleh pembaca. Keempat, oleh kerana kita berkomunikasi dalam grup rasmi, maka haram perkataan typo ataupun typing error tidak boleh kita lakukan.
sebaik-baiknya kita type lah di mana-mana dahulu. Setelah kita buat semakan, betul dari segi ejaan, betul dari segi tanda baca, koma, noktah dan sebagainya, barulah kita hantar ke dalam grup yang kita ingin hantar. Kadang-kadang typing ni, typo ni atau typing error ni dia berlaku secara tidak sengaja. Memanglah mana ada orang sengaja typo kan. Tapi maksud saya apabila kita type, kita telah on dictionary dalam kita punya setting handphone. Jadi keluar perkataan yang disuggest oleh dictionary tersebut. Dan kadang-kadang kita tak baca, kita terus ikut dictionary tersebut. Benda ni pernah jadi pada saya. Saya nak hantar mesej, nama orang yang saya nak hantar tu Fitri. Saya tulis kat situ Assalamualaikum Encik Fitri. Tapi oleh sebab ada suggestion word dekat keypad saya, dia tulis situ Assalamualaikum Encik Fitnah. Saya tak baca, saya hantar. Nasib baik orang tu belum baca, saya perasan dan saya delete semula. Bahaya. Jadi pastikan kalau mesej itu penting, rasmi, kita type dulu di mana-mana, kita baca, kita fahamkan maksudnya, betul-betul difahami, barulah kita hantar. Kalau saya sendiri, amalan saya akan type dalam komputer dahulu. Sebab saya ada beli satu software yang membantu saya ketika saya sedang membuat penulisan sarjana saya. Dia boleh detect ejaan yang salah dan betul. Mungkin next video saya akan cerita pasal software ni lah. Tapi ia sangat membantu saya ketika saya bukan saja untuk penulisan ilmiah saya, tetapi untuk saya hantar mesej ke dalam grup-grup rasmi. Saya baca, saya hantar. Patuhi sistem tata bahasa, barulah saya hantar. Orang yang baca pun kata, inilah cikgu. Kelima dan yang terakhir, bukan semua benda kita salah. Tapi tak salah kalau kita mulakan dengan permohonan maaf. Betul? Betul. Bukan semua benda salah, tapi tak salah kalau kita mulakan dengan permohonan maaf. Sebab apa? Mungkin kita hantar teks tersebut pada waktu yang tidak sepatutnya, waktu makan malam ataupun hujung minggu ketika ibu bapa ataupun ketika klien kita sedang beristirahat. Jadi tak salah kita mulakan dengan permohonan maaf. Dan kita pun berada dalam keadaan yang tersepit. Kalau kita tak hantar sekarang, kita tidak ada masa lain untuk hantarnya. Mungkin pentadbir minta kita forwardkan dalam grup ibu bapa. Jadi tak salah kalau kita tulis, minta maaf kerana mengganggu waktu rehat tuan-tuan dan puan-puan. Berikut merupakan laporan. Berikut merupakan pengumuman. Berikut merupakan hebahan yang perlu dipanjangkan kepada ibu bapa. Barulah kita panjangkan hebahan tersebut. Dia akan nampak lebih tertib, lebih cantik dan lebih murni. Serta pembaca pun akan membacanya dengan lebih selesa dan hati yang tenteram. Kelima tip yang saya kongsikan atau pantang larang yang saya kongsikan ini merupakan sebahagian daripada pengalaman saya selama 10 tahun saya berkhidmat sebagai penjawat awam ketika saya di sekolah, di Pusat Kegiatan Guru, di Bahagian Teknologi Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Mungkin cikgu-cikgu atau tuan-tuan dan puan-puan ada tips-tips lain dan boleh kongsikan bersama saya di dalam ruangan komen di bawah. Dan sekiranya ada cadangan-cadangan yang lain pun tuan-tuan dan puan-puan boleh kongsikan ataupun pengalaman-pengalaman yang tuan-tuan dan cikgu-cikgu hadapi. Itu saja daripada saya. Jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih kerana menonton sehingga akhir. Assalamualaikum. Saya Cikgu Jai.